wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada malam ini dapat lagi kita sama-sama berkumpul di atas talian bagi kita meneruskan pengajian bahasa Arab kita, dan alhamdulillah kita telah pun berjaya menghabiskan kitab yang pertama berkaitan dengan Durusul Lughatul Arabiyah. Akan tetapi pada malam ini kita tak masuk lagi kepada buku yang kedua kerana kita akan buat satu ulang kaji yang ringkas, ulang kaji yang laju berkaitan dengan apa yang telah kita ambil daripada Ad-Darsul Awal hatta Ad-Darsu Salisa Ashar, Salisa wa Ishrin, kan? Kita pengajaran kita yang terakhir adalah Ad-Darsu As-Salisu wa Ishrun. Jadi pada malam ni kita akan buat ulang kaji secara ringkas dan secara laju, bermula daripada Ad-Darsul Awal ila Ad-Darsu As-Sabi'. Jadi kalau ada sebarang persoalan, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh untuk bertanya, dan mungkin kita akan adakan sedikit latihan untuk melihat adakah tuan-tuan dan puan-puan masih ingat ataupun tidak berkaitan dengan apa yang telah kita ambil. Jadi kita mulakan dengan Ad-Darsul Awal. Siapa yang mengikuti pengajian ini daripada awal, maka Ad-Darsul Awal kita mula belajar tentang isim isyarah lil qarib. Isim isyarah lil qarib lil muzakkar mufrad. Iaitu kata tuju ataupun kata, maksudnya kata tunjuk yang menunjukkan barang tu adalah dekat, kemudian digunakan untuk muzakkar, lelaki, mufrad, seorang, individu, iaitu kalimah haza. Kalimah haza bermaksud ini, dan haza ini hanya digunakan untuk muzakkar, kalimah muzakkar. Contohnya haza baitun, haza masjidun, haza babun, haza kitabun, haza qalamun, haza miftahun, haza maktabun, haza sarirun, haza kursiyun. Penggunaan kalimah haza adalah untuk kalimah yang muzakkar. Kemudian macam mana kita nak tahu kalimah tu muzakkar ataupun muannas? Kita tengok kalau muzakkar, muzakkar ni maksudnya kalimah tu menandakan dia adalah penggunaan untuk kalimah lelaki, ataupun kata nama untuk lelaki lah. Dan haza ini adalah untuk kalimah lelaki mufrad, lelaki individu. Dan kita nak kenal dia bahawa kalimah itu dia tidak ada pengakhiran dia ta marbutah, ta yang bulat tu. Contohnya baitun, tengok tak ada kan ta marbutah, dia yang ni ta ni ta maftuhah. Masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun. Maksudnya setiap kalimah yang tidak ada ta marbutah di belakangnya, maksudnya kalimah itu kebanyakannya adalah muzakkar. Isim muzakkar mufrad, iaitu untuk yang individu. Jadi kita gunakan, kalau kita nak kata ini pen, maka kita kata haza qalamun. Kemudian pada permulaan pengajian kita, saya pernah ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa kalau kalimah itu tidak ada alif dan lam di hadapannya, maka kalimah itu di akhir barisnya mestilah dengan baris dua hadapan. Contohnya haza baitun, salah kalau kita baca haza baitu, salah. Kerana apa? Tak ada alif lam pada kalimah baitun, tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, maka dia tidak boleh menerima baris dua hadapan. Okey, saya ulang.
Kalau kalimah tu tidak ada alif lam, maka akhir kalimah tersebut dia mesti baris dua di hadapan. Contohnya hadza baitun. Siapa yang baca hadza baitu, maka jawapannya adalah salah. Kaedahnya adalah salah. Kena sebut hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, hadza kitabun, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Fahimtum? Ada soalan berkaitan dengan yang ni? Boleh kita pergi kepada pembelajaran yang seterusnya. Ustaz, tadi Ustaz kata alif lam tu dekat mana Ustaz? Alif lam pada awal kalimah. Contohnya miftahun. Dia tak ada alif lam kan dekat awal kalimah dia? Tak ada. Jadi kita kena bunyikan dia dengan dua baris hadapan. Miftahun. Tak boleh kita kata miftahu. Salah. Kalau dia ada alif lam, baru kita boleh sebut al-miftahu. Dan salah kalau ada alif lam kita kata al-miftahun. Sebab bila mana kalimah yang ada alif lam, dengan sendirinya mamnu', dilarang kita meletakkan dua baris hadapan pada huruf yang terakhir pada kalimah tersebut. Boleh faham? Fahimtum? Okey. Fahimna. Okey, saya nak minta siapa yang ada ni boleh baca dulu. Puan Nurhayati boleh tak baca tamrin latihan yang ketiga? Mana Ustaz? Okey, yang pertama ni. Bahasa Surat 9. Iqra waqtu. Okey. Mahadha. Hadha. Hadha maktabun. Barakallahu fiik. Puan Mazlina. Ya, saya. Selepas tu Hadha masjidun. Tuan Haji. Hadza qalamun. Okey, Puan Siti Samia. Hadza sarirun. Kemudian Puan Roslina. Hadza qalamun. La, ba'dahu. Oh, Yani ma hadza. Mahadha. Muka surat berapa? Muka surat 9. Oh, ma hadza. Okey, ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Jawapan dia? Yang mana ni Ustaz? Muka surat 9 tamrin 3. Okey. Iqra waktub. Oh, iqra waktub. Ha. Hadza ke? Ma hadza. Hadza kursiyun. Okey, ulang balik Puan. Baca dulu soalan kemudian bagi jawapan. Ma hadza. Hadza kursiyun. Barakallahu fiik. Okey. Ummu Salamah. Naam. Ba'dahu. Hadza. Hadza baiti. Baitun. Baitun. La, hadza masjidun. Okey. Sekali lagi saya ulang. Maksudnya kalau kalimah tu tidak ada alif lam, maka di akhir kalimah dia mesti dua baris hadapan. Kemudian contohnya hadza baitun. Kita kena sebut baitun. La, hadza masjidun. Okey, jazakumullah khair. Kemudian Puan Fakhriyah, ba'dahu. Man hadha? La, ma hadza, ba'da masjid hadza. Oh, ba'da masjidun. Okey, istanna wahdah. Hadhi kursin. Ma hadha? Hadha miftahun. Barakallahu fiik. Okey, kemudian kita pergi kepada Puan Yat Abdul Razali. Man hadha? Hadha tabibun. Barakallahu fiik. Puan kemudian Ummu Nuha. Ummu Nuha. Ada tak ada? Okey. Silakan. Hadha. Man hadza. Man hadha. Hadha walidun. Hadza waladun. Hadha waladun.
Barakallahu fiik. Okey, kemudian Puan Sabura Daud. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh baca Puan yang bawah ni? Man haza? Mhm. Haza talibun. Hadza talibun. Haza talibun. Okay, barakallahu fiik. Kemudian Puan Siti Nurbaya, ba'dahu. Haza waladun. La, haza rajulun. Barakallahu fiik. Okey, jadi okey, ada lagi. Kemudian kita pergi kepada Puan Haslina. Ma hadha? Hadha masjidun. Okey, Puan Zuliza. Tu pintu bang. Puan Zuliza ada? Man haza? Hadza tajirun. Dah terputus, saya tak dengar. Okey, tak apa. Kemudian Puan Juli, seterusnya. Na'am Ustaz. Haza kalbun. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Suraya. Haza kalbun. La, haza kittun. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Maimun nak cuba baca? Tak ada. Okey, Saya baru masuk hari ni Ustaz. tak apa Puan. Puan Baca je. Baca je. Hadza. Haza himarun. Barakallahu fiik. Okey, bagi yang belum ataupun yang tertinggal untuk darsul awal, ada soalan tak? Maksudnya saya kita bincangkan darsul awal. Pembelajaran yang pertama ni kita nak tahu bahawa kalimah haza menunjukkan maksudnya ini, dan ini digunakan untuk kalimah-kalimah muzakkar. Macam mana kita nak kenal kalimah muzakkar? Kalimah muzakkar ini tidak ada ta marbutah di akhirnya. Kemudian bila mana sesuatu kalimah itu tidak ada alif lam di awalnya, maka kita kena jelaskan huruf yang terakhir. Contohnya macam kitun, ta ni, nampak? Ta ni mesti 2 baris. Kemudian himarun, ra ni mesti baris 2, kan? Hisanun mesti baris 2. Dia salah kalau kita baca haza hisanu, salah. Okey. Boleh faham? Fahimtum? Okey. Yang terutamanya yang tertinggal untuk pengajian yang pertama. Rasa boleh faham? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Maksud saya ulang. Haza ini maksudnya ini, tetapi dia digunakan untuk kalimah muzakkar, kalimah yang untuk lelaki. Contohnya kalau ini ustaz, haza ustazun. Ini doktor lelaki, haza tabibun. Dan dia digunakan untuk individu, bukan untuk kumpulan. Seorang sahaja. Okey, itu ad-darsul awal. Kemudian kita pergi kepada ad-darsul sani. Ad-darsul awal ni alhamdulillah rata-rata dah boleh faham. Okey, kalau untuk darsul sani, tadi kita belajar, naam. Gambar-gambar yang letak ni semua ni lelaki ke Ustaz? Macam masjid, rumah. Ya. Ini semua Maksudnya lelaki. penggunaannya adalah untuk lelaki. Maksudnya Arab ni dia ada 2. Bukan dari segi jantina, tapi penggunaan kalimah tu dia adalah kalimah yang lelaki, ada kalimah perempuan, muzakkar, muannas. Ada kalimah yang tertentu, dia bukan pada jantina lelaki tu pun ya betul juga, tetapi contohnya macam masjid. Masjid ni dia tak ada jantina, tapi penggunaan Arab adalah kepada semua yang kaedahnya kepada lelaki. Contohnya macam dia nak guna huwa, dia tak macam kita kan, kita ada dia lelaki, dia perempuan, ataupun kalau barang kita kata ia, kita tak kata dia. Tapi Arab dia ada beza antara muannas dengan muzakkar, muzakkar dengan muannas. Kalau muzakkar untuk penggunaan lelaki dia tak ada ta marbutah. Contohnya macam masjidun. Masjidun dia tak ada ta marbutah dekat akhir dia, maka dia disebut sebagai kalimah isim muzakkar. Nama yang menunjukkan lelaki. Boleh puan?
InsyaAllah Ustaz. Okey. Okey. Sekali lagi Ustaz. Aha. Sekiranya macam sekarang ni tidak ada alif lam di depan kan? Jadi maknanya bila tidak ada alif lam di depan, belakang tu akan jadi baris dua di depan. Ya. Baris dua di hadapan, puan sekejap Baris dua di hadapan kalau dia tidak ada sebarang unsur-unsur yang boleh menyebabkan dia berubah. Nanti kita akan belajar yang tu. Contohnya macam tadilah. Kalau contohnya saya tulis kalimah najmun, kan? Contohnya tak ada zalika, nun, jim, mim. Maka dengan sendiri puan akan baca najmun. Puan tak boleh baca najman, tak boleh baca najmin. Boleh puan? InsyaAllah Ustaz. Maksudnya kalau kalimah tu dia datang begitu, masa kaedah asal dia mesti dengan baris depan. Dhammah dia panggil. Contohnya macam tiba ada gambar rumah. Okey, ini apa? Maka kita akan sebut baitun. Kita tak akan sebut baitan ataupun baitin. Dia mesti sebut baitun dulu. Dia akan jadi baitan ataupun baitin sekiranya ada unsur-unsur yang boleh mengubah dia. Itu nanti kita akan belajarlah. Boleh faham tak? InsyaAllah. Okey. Puan yang bertanya tadi, ada lagi soalan tak yang berkaitan dengan kalimah tadi? Sekarang ni di depan tidak ada alif lam Ustaz kan? Ya. Sekiranya kalau nak letak alif lam tu nak letak macam mana Ustaz? Nanti kita akan belajar pada kaedah-kaedah dia. Kita akan sampai pada darsu. Yang ini kita baru pengenalan puan. Okay. Nanti dia akan sampai, saya akan terangkan bila kita akan letakkan alif lam, bila kita tidak menggunakan alif lam. Boleh? Boleh insya-Allah Ustaz. Okey. Okey, yang tadi kita belajar isim isyarah lil qarib. Kalau kita nak tunjuk, kita nak kenalkan barang pada orang, saya mohon yang mana ni tolong tutup dulu suara supaya tak mengganggu yang lain. Okey, boleh Okey, contohnya kalau barang tu ada dekat dengan saya, maka ini dipanggil isim isyarah lil qarib, untuk yang dekat. Contohnya pada saya haza jawalun. Ini ataupun haza hatifun, ini telefon. Tapi kalau benda tu jauh, contohnya kalau ada dekat atas kursi, jauh daripada saya, maka kita nak sebut itu, kan? Ini untuk yang dekat, itu untuk yang jauh. Itu dalam bahasa Arab adalah zalika. Zalika digunakan mohon siapa yang boleh tutup suara tak? Ustaz tutup. Mohon semua tutup suara dulu, nanti saya panggil nama baru buka. Boleh? Mohon tutup suara dulu sebab mengganggu kepada yang lain untuk memberi tumpuan. Okey, terima kasih. Okey. Tadi kita dah belajar haza membawa maksud ini. Ini masa benda yang dekat dengan kita. Tapi kalau yang jauh, itu. Kita nak kata itu pen. Maka kita gunakan kalimah zalika. Dan kalimah zalika ini digunakan untuk isim muzakkar. Nama yang lelaki. Macam tadi jugalah. Baitun, najmun. Okey. Kalau saya nak kata itu bintang, saya tak boleh kata haza najmun. Sebab haza najmun bermakna ini bintang. Kalau bintang dekat atas langit, kita nak kata itu bintang, maka kita akan gunakan kalimah zalika najmun. Zalika najmun. Okey. Zalika dalam bahasa Arab disebut isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah lil ba'id. Haza tadi isim isyarah lil qarib. Fahim tum? Boleh? Kejap Ustaz, seling sikit lagi Ustaz. Okey. Haza, kalau haza tu perempuan boleh guna tak Ustaz? Tak. Saya tak masuk lagi yang perempuan. Ni semua lelaki sahaja. Haza ni lelaki. Zalika pun lelaki. Ya, kita tak masuk lagi yang perempuan. Minggu ni kita pergi kepada yang lelaki sampai nanti pada dars ke-6 baru masuk perempuan.
1 hingga 5 kita nak berkenalan dengan bagaimana kita nak bercakap, bagaimana kita nak menunjukkan pada kalimah-kalimah yang lelaki sahaja. Kemudian lelaki dan individu, mufrad. 1. Boleh? Fahimna. Fahim tu? Ada Fahimna. lagi soalan sebelum saya pergi kepada darsu yang kedua? Okey. Untuk yang tadi haza untuk yang dekat. Contohnya ini pen. Kita akan kata haza qalamun. Kemudian kalau saya nak kata saya mohon maaf siapa ya? Boleh tutup suara tak? Mengganggu kepada kawan-kawan yang lain. Saya mohon maaf siapa? Macam mana saya pun tak tahu nak guna ni. Dia boleh untuk kita mute semua kejap Ustaz, host boleh mute Ustaz? Okey. Ustaz boleh mute Okey. semua. Okey, saya mute. Okey, kejap Okey. Yang kedua adalah zalika. Zalika ini adalah untuk kita nak tunjuk benda yang jauh. Itu. Macam saya kata tadi, kalau ini kita katakan haza dan itu kita gunakan zalika. Kalau saya nak kata ini pen dan itu pensel contohnya. Haza qalamun wa zalika mirsamun. Haza qalamun wa zalika mirsamun. Ini pen dan itu pensel. Ataupun saya nak kata ini pelajar dan itu guru. Haza talibun wa zalika mudarrisun. Nampak kenapa guna mudarrisun? Sebab tak ada alif lam pada kalimah mudarrisun tersebut. Fahim Tum? Fahim. Okey. Kalau dalam penerangan ni ada yang tak faham boleh buka suara dan bertanya Okey, contoh dekat sini dia tulis hadza hisanun wa zalika himarun. Ini kuda dan ini keldai. Kemudian dia kata azalika kalbun, adakah ini anjing? La zalika qitun, tidak. Ini ada adakah itu anjing? Tidak, itu adalah kucing. Okey. Sekali lagi saya bagi tahu bahawa haza dan zalika digunakan untuk isim muzakkar mufrad. Okey. Kemudian itu yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama dan kedua ni ada sebarang soalan. Haza dengan zalika. Boleh? Boleh. Tak ada soalan. Tak ada. Fahimna. Fahimna, alhamdulillah. Fahim tu. Okey, kalau begitu okey. Kemudian itu untuk darsul awal wa darsul sani. Kemudian masuk kepada ad-darsul salis. Ini yang puan tanya tadi. Macam mana pula bila mana kita nak meletakkan penggunaan alif lam? Okey. Dalam kalimah Arab, kalau tak ada alif lam, contohnya baitun. Bila kita sebut baitun, maksudnya adalah rumah secara umum. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai isim nakirah. Isim nakirah. Ismun nakirah. Nama yang umum. Contohnya saya kata rumah. Rumah yang mana? Rumah? Mana-mana rumah? Tak ada. Maksudnya saya sebut rumah umum. Tetapi bila mana ada alif lam di hadapan sesuatu kalimah, maka dia membawa makna khusus. Maksudnya dia dah jadi al-ma'rifah. Contohnya kalau baitun itu rumah, tetapi al-baitu rumah itu. Tak ada rumah yang lain. The lah kalau dalam bahasa Inggeris, the. THE kan. Maksudnya kalau kita kata house, maksudnya mana-mana rumah. The house, maksudnya rumah itu. Kalau dalam bahasa Arab, baitun dia adalah rumah, tetapi al-baitu dia khusus dah. Rumah itu tak ada rumah yang lain. Dan kemudian kita tengok bagaimana penggunaan baris di akhir kalimah. Baitun. Tengok, bila baitun dia tak ada alif lam. Kita letakkan di akhirnya adalah dua baris hadapan. Tetapi bila mana ada alif lam di hadapannya, maka dengan sendirinya dia dilarang. Tak boleh sama sekali kita meletakkan kalimah, kita meletakkan baris dua hadapan
dia akan jadi baris baris hadapan sahaja. Contohnya baitun, bila mana ada alif lam dia jadi al-baitu. Salah kalau kita sebut al-baitun. Sebab ingat kalimah Arab, kaedah Arab mengatakan kalau ada alif lam maka dengan sendirinya diharamkan huruf yang terakhir ini dia berbaris dua di hadapan. Fahim tum? Fahim dah. Okey. Wazi. Okey, sekarang saya nak tengok boleh faham ke tidak. Okey, kita pergi kepada pergi yang paling bawah sekali kejap Okey, puan kita pergi kepada Muhammad Akmal Fikri. Boleh baca tak untuk yang Iqra Waktub ni? Untuk muka surat 15. Okey, yang pertama. Al-maktabu maksurun. Barakallahu fiik. Kenapa yang maksurun ni tuan baca dengan maksurun, tidak baca dengan maksuru? Sebab tak ada alif lam ke depan. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Maksudnya tuan dah faham. Bila tak ada alif lam dengan sendirinya kita baca maksurun. Tapi bila ada alif lam kita baca al-maktabu maksurun. Kita tak boleh baca al-maktabun sebab dia ada alif lam di hadapan. Jadi pada makna kita akan katakan bahawa meja itu patah. Maksurun bermakna patah ataupun boleh juga kata pecah. Kita tengok kepada penggunaan apa kalimah yang di hadapan. Jadi dekat sini al-maktabu maksurun, al-maktabu hanya dengan satu baris sebab tidak ada sebab dia ada alif lam. Kemudian maksurun sebab tak ada alif lam kita baca dengan dua baris hadapan. Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua. Puan Rashidah. Sekejap Ustaz. Yang tadi tu al-maktabu, bu tu disebabkan ada alif lam di depan. Okey. Maksurun tu kenapa baris dua depan? Kenapa baris dua? Sebab tak ada alif lam depan dia. Oh. Kan saya dah bagi tahu. Walaupun dia dalam perkataan yang sama. Rangkai kata. Dalam kalimah yang sama tetapi dia membawa maksud, nanti kita akan sampai. Ada kalimah yang tertentu kita tak boleh baca baris dua bila mana dia menjadi mudhafun ilaih. Tetapi pada kalimah ni kita baca al-maktabu maksurun. Meja itu telah pecah. Al-maktabu dia jadi mubtada, maksurun dia jadi khabar. Jadi maksurun kita bacakan dengan dua baris hadapan. Satu sebab dia tak ada alif lam. Boleh puan? Boleh, insya-Allah Ustaz. Okey, kita pergi kepada Puan Rashidah yang nombor 2. Naam Ustaz. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Guru itu baru. Al-mudarrisu. Kenapa tak baca al-mudarrisun? Sebab ada alif lam dekat hadapan dia. Okey, bermakna kalimah ini adalah isim ma'rifah. Adalah kalimah ma'rifah. Maksudnya kita dah tahu dah cikgu yang itu baru, tak ada cikgu yang lain. Boleh? Okey, kemudian Ummu Salamah nombor 3. Ummu Salamah kena betul yang ni nombor 3. Al-qamisu wasi'un. Barakallahu fiik. Al-qamisu wasikhun. Wasikhun. Maksudnya kemeja itu kotor. Okey. Kemudian Ummu Nuha nombor 4. Ummu Nuha ada? Tak ada? Ya. Boleh baca yang nombor 4? Ya. Al-labanu baridun. Barakallahu fiik. Al-labanu baridun. Susu itu sejuk. Baridun bermakna sejuk. Kemudian nombor 5, Yad Abdul Razali. Al-masjidu maftuhun. Barakallahu fiik. Al-masjidu maftuhun. Puan boleh bezakan sekarang antara ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Bila ada alif lam kita bacakan dengan satu sahaja baris. Kalau tak ada alif lam kita bacakan dengan dua baris di hadapan. Boleh? Okey. Kemudian Puan Sabura Daud nombor 6. Ada Puan Sabura? Al-hajaru
kabirun. La, okey. Nombor nombor 6 apa? Al-hajaru kabirun. Al-hajaru kabirun. Bermakna batu itu besar. Okey, nombor 7 Puan Siti Aisyah. Mana? Nombor 6, 7. Nombor 7. Al-labanu al-labanu baridun wal ma'u wal ma'u harun. Barakallahu fiik. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Maksudnya susu itu sejuk dan air itu panas. Okey, nombor 8 Puan Hamidah Bahari. Okey, sebentar saya. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Barakallahu fiik. Okey, saya kira kesemua pelajar dah boleh memahami untuk pembelajaran yang ketiga. Okey, saya ulang. Yang pertama tadi kita belajar haza. Haza bermakna ini untuk isim muzakkar mufrad. Contohnya haza qalamun. Kemudian kita belajar itu. Itu dalam bahasa Arab zalika. Dan zalika digunakan juga untuk isim muzakkar mufrad. Hadza qalamun wa zalika mirsamun. Okey, kemudian kita belajar pembelajaran yang ketiga adalah berkaitan dengan alif lam dengan tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia umum. Dia panggil isim nakirah, umum. Baitun, mana-mana rumah. Tetapi kalau al-baitu dia khas ataupun dia dah jadi isim ma'rifah. Maksudnya rumah itu, tak ada rumah yang lain. Al-baitu. Kemudian penggunaan baris. Baitun. Baris dua di akhir dia adalah dua baris di hadapan. Bila ada alif lam, kita tak boleh lagi sebut baitun tapi kita kena sebut al-baitu. Okey, kemudian kita pergi kepada pembelajaran kita yang ketiga. Okey, kemudian yang ketiga. Ustaz nak tanya. Yang tadi kan baridun tiada alif lam. Jadi belakang tu dua depan. Jadi wal ma'u ni satu perkataan tu maknanya dia tu ada alif lam lah kan Ustaz? Ya, ya. Jadi belakang dia tu yang harun panas tu maknanya perkataan lain. Ya, betul. Wal ma'u itu adalah dan air. Harun, harun tu kalimah yang lain, panas. Tidak ada alif lam dah sebab tu dia ada baris dua di depan. Masya Allah, mumtazah. Betul. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula dalam bahasa Arab ni dia ada huruf qamariyah dan dia huruf syamsiah. Macam mana cara penyebutan dia? Kan, yang ni pun kadang-kadang kita selalu tersalah. Okey, kalau huruf qamariyah dia ada 14 huruf. 14 huruf iaitu huruf alif ataupun hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Apa maksud qamariyah? Qamariyah ni maksudnya bulan. Bulan ni maksudnya bila mana kita tengok bulan, kita boleh tengok bulan dengan keadaan yang jelas. Jadi bila disebut huruf yang jelas adalah huruf yang bila mana dia bersambung dengan alif lam, kita kena jelaskan huruf al-lam tersebut. Contohnya al-abu. Al-abu. Al-abu bukan al-abu. Al-abu maksudnya ayah. Ayah itu. Maksudnya ini ayah. Al-abu. Kan kita sebut al. Al-abu. Al-abu. Maksudnya dekat sini kita tak sembunyikan. Kita jelaskan setiap huruf itu dengan bunyi dia. Contohnya al-babu. Al-babu. Kan jelas ada atas dia ada baris mati ni kita sebut dengan al-babu. Maka sebab tu dinamakan huruf yang 14 ini alif hingga
ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya sebagai huruf-huruf qamariyah. Iaitu huruf yang kalau bersambung dengan alif lam, kita kena jelaskan bunyi lam tersebut. Contohnya macam dekat atas ni. Al-hurufu. Al-hurufu al-qamariyatu. Nampak? Al-qamariyatu. Dan kalau dia bersambung dengan waw disebut wal-hurufu. Wal-hurufu. Jelas. Okey, kemudian yang kedua dia ada huruf syamsiah. Huruf syamsiah ni, dia di atas dia ada sabdu. Kalau tadi huruf qamariyah, atas lam tu dia ada mati. Tetapi pada huruf syamsiah, dia ada sabdu. Kenapa dinamakan huruf syamsiah? Sebab bila mana kita tengok bulan, matahari, kita tak akan boleh tengok sebagaimana kita tengok bulan. Bulan kita nampak dia jelas bulat. Tapi matahari kalau kita tengok, lama-lama dia akan macam tersembunyi. Kita tak boleh pandang matahari itu dengan jelas. Jadi kat sini dia kata huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang tersembunyi lam dia. Contohnya bila mana kita tambah alif lam pada kalimah abu, dia jadi al-abu. Tetapi kalau kita tambah alif lam kepada tajiru, dia akan jadi at-tajiru. At-tajiru. Seolah-olah lam ni tak berbunyi dah. Kita tak akan bunyi al-tajiru. Al-tajiru salah. Untuk huruf ta, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, la, lam dan nun, maka ini dinamakan huruf syamsiah. Kalau dia bersambung dengan mana-mana huruf sebelumnya, maka dengan sendirinya lam itu tersembunyi. Contohnya kita baca dekat atas ni kan. Al-hurufu al-qamariyatu wal hurufu asy-syamsiyatu. Nampak? Kita tak bunyi al, tapi kita terus sambung ash. Lam ini tersembunyi sebab bila mana kita tengok matahari kita tak nampak lam tu. Lam tu dia jadi tersembunyi. Jadi huruf-huruf ini kalau kita sambungkan dengan alif lam, maka lam itu tak akan berbunyi. Fahim Tum? Fahim. Perlu ke saya ulang sekali lagi? Faham Ustaz? Boleh faham Okey, boleh faham dan kita akan tengok nanti bila mana tuan-tuan dan puan-puan baca, dapat tak tuan-tuan dan puan-puan bezakan antara huruf qamariyah dengan huruf syamsiah. Okey. Okey, kita minta daripada Puan Nurhayati sebutkan kalimah yang ada daripada contoh muka surat 20 yang pertama. Dan sebut ini huruf apa, ini huruf apa. Okey, yang pertama. Al-baitu. Okey, qamariyah ke syamsiah? Qamariyah. Barakallahu fiik. Puan Siti Samiah. Selepas tu. Puan Siti Samiah. Ada? Saya mute. Okey. Selepas al-baitu. Adiku. Qamariyah ke syamsiah? Qamariyah. Sekali lagi. Syamsiah. Dalah. Syamsiah. Kenapa asyamsiah? Sebab kita sebut dal. Barakallahu fiik. Kita tak sebut al-diku, kita sebut ad-diku. Ad-diku. Seolah lam tu tak ada, maka ini adalah kalimah asyamsiah ataupun huruf syamsiah. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian kita pergi kepada Puan tadi bawah saya tadi. Mana jap? Tadi okey, Puan Nurhayati, Puan Roslina. Al-babu. Okey. Syamsiah ke qamariyah? Qamariyah. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Siti Nurbaya. At-talibu. Okey. Sebut terus. Syamsiah. Syamsiah. Okey, Puan Suraya. As-sukar. As-sukaru. As-sukaru. Syamsiah Ustaz. Syamsiah. Tahu tak apa maksud as-sukaru? Gula. Sugar, gula. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian Puan Fakhriyah. Ad-daftaru. Alif lam syamsiah. Barakallahu fiik. Puan Mazlina.
Okay, sorry Ustaz. Okey, tak apa. Al-akhu. Aha. Ya, lam qamariyah. Barakallahu fiik. Haji Wan. Ar-Rasulu. Ha. Ar-Rasulu. Ya, Qamariyah ke Syamsiah? Syamsiah. Barakallahu fiik. Puan Hamidah. Puan Hamidah. As-Sadiqu. 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 Samsiah. As-Sadiqu. As-Sadiqu. Okey. Samsiah. Barakallahu fiik. Puan Sabura. Solatu. Mana dah ada solat? Belakang tu. Semua tu. Al-Quran. Okey. Al-Qamariyah. Al-Qamariyah. Puan Aisyah, Siti Aisyah. Ada mereka ada orang sebut akab. Mana tu? Akab. Yang mana? Selepas Al-Quran. Selepas As-Sadiqu. Al-Quran. Okey, Qamariyah ke Syamsiah? Qamariyah. Qamariyah. Barakallahu fiik. Puan Yad Abdul Razali. Selepas Al-Quran. As-salatu. Qamariyah ke Syamsiah? Syamsiah. Barakallahu fiik. Kemudian Puan Juli, selepas solat. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Qamariyah ke Syamsiah? Qamariyah. Qamariyah. Puan Rashidah Khalid, selepas Kaabah. Ada? Ar-Ra'su. Aha. Qamariyah ke Syamsiah? Syamsiah. Barakallahu fiik. Fatimah Az-Zahra, selepas Ra'su. Ar-Ra'su. Bahu. Al-Isba'u. Samsiah. Al-Isba'u. Al-Isbahu. Al-Isba'u. Al-Isbahu. Ba'u. Ain. Bahu. Apa? Qamariyah ke Syamsiah? Samsiah. Al-Isba'u. Samsiah. Al-Is. Qamariyah. Qamariyah. Sebab ada je lah al. Bila kita sebut al tu maksudnya kita akan sebut Qamariyah. Kalau Syamsiah dia sebut Asba'u. Itu baru maksudnya Syamsiah. Sebab bila disebut al, maka kita tahu bahawa itu adalah Qamariyah. Sebab dia jelas al. Okey, boleh puan? Okey, Cik Muhammad Ahmad Fitri, lepas al-isba'u. Tahu tak apa maksud isba'u? Jari. Okey, barakallahu fiik. Muhammad Akmal Fitri. As-sabunu. Aha. As-sabun. Syamsiah ke Qamariyah? Alif lam Syamsiah. Barakallahu fiik. Puan Ummu Salama. Az-Zufru. Az-Zuhr. Az-Zufru. Naam. Az-Zufru. Az-Zuhr. Syamsiah. Barakallahu fiik. Okey, kemudian Ummu Nuha Al-Fajru. Qamariyah. Qamariyah Al-Fajru. Barakallahu fiik. Kemudian kita pergi kepada Puan Rashidah Al-Fajru. Qamariyah. Qamariyah. Jadi yang ni rasanya tuan-tuan dan puan-puan boleh membezakan antara Qamariyah dengan Syamsiah. Kalau Qamariyah dia akan bunyi al-baitu. Tapi kalau Syamsiah dia tak bunyi al, dia terus ad-diku. Ad-diku. Seolah-olah lam ni tak ada. Hanya ada pada penulisan tetapi tidak ada pada penyebutan. Okey, ini untuk pembelajaran kita yang ketiga. Kemudian ad-darsul rabi'. Okey. Bila masuk kepada ad-darsul rabi', kita akan mula mengubah huruf ataupun baris yang asalnya tadi berbaris hadapan kepada baris bawah. Bagaimana dia boleh berubah kepada baris bawah? Bila mana sebelum kalimah ini dia ada harfu jar. Okey, harfu jar ada berapa? Dekat sini harfu jar. Kalau kita berjumpa dengan kalimah
min, min, ataupun ila, ataupun an, ataupun ala, ataupun fi, ataupun ba. Kalimah alif ba saja. Contohnya bil qalami, ba, ataupun huruf kaf, kal qasri, ataupun huruf lam, lil mudarrisi. Tadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harfu jar ni dia ada 8. Saya ulang, yang pertama min, ila, an, ala, ba, kaf dan lam. Okey. Okey, ini harfu jar yang pertama yang kita jumpa pada darsul rabi' ini adalah fi. Selepas kalimah fi, kalimah yang datang selepasnya mesti dan wajib berbaris bawah. Contohnya kalimah ni al-baitu. Kenapa al-baitu? Sebab tak ada apa-apa kalimah yang datang sebelumnya. Kemudian kenapa kita sebut ba al-baitu? Sebab ada alif lam. Sebab ada alif lam. Kita sebut al-baitu. Okey. Kemudian kalau kita letak fi sebelum kalimah al-baitu, maka dengan sendirinya al-baitu ni tadi dia akan jadi al-baiti. Dia akan jadi fil baiti. Fil baiti. Okey, begitu juga dengan ala. Kalau al-maktabu, dia jadi baris depan. Tetapi bila mana datang ala sebelum kalimah maktabu, maka dia akan jadi alal maktabi. Alal maktabi. Begitu juga kalau datang mim, minal baiti. Minal baiti. Ataupun datang min, biasanya min lah. An, ila, ilal baiti, ke. Fi ni bermaksud di dalam, di. Ala bermaksud di atas. Kalau fil baiti, di dalam rumah. Alal maktabi, di atas meja. Fahim Tum? Fahimna. Fahimna. Ada sebarang soalan? Ulang balik Ustaz. Ulang balik huruf-huruf jar ada. Okey, yang pertama min. Mim nun. Mim ini maksudnya dari. Dari. Contohnya saya nak cakap daripada rumah, minal baiti, ke sekolah, minal madrasati. Okey, yang pertama min bermakna dari. Ila, yang kedua ila. Maksud dia ke. Contohnya kalau saya nak cakap saya dari rumah ke sekolah. Ana minal baiti ilal madrasati. Ana min baiti. Ana minal baiti. Ataupun saya daripada rumah. Saya daripada rumah ilal madrasati, ke sekolah. Okey. Yang ketiga ala. Ala bermakna atas. Al-qittu alal maktabi. Kucing ada dekat atas meja. Alal maktabi. Kemudian yang keempat fi bermakna di dalam. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia ada di dalam bilik. Nampak? Huwa fil ghurfati. Kalau ditanya aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia berada di dalam tandas. Okey. Kemudian ba, bi. Bi ini bermakna dengan. Contohnya bismillahi. Bismi. Nampak tak? Asal kalimah ismun. Tapi bila masuk kalimah ba, dia jadi bismi. Bismi. Bismillah. Al-ismu bila masuk ba jadi bismillahi. Bismillahi. Nampak tak? Bi kan asal kalimah ismu, ismun. Tapi bila masuk ba dia jadi bismi. Okey. Kemudian kaf. Kaf ni seperti. Contohnya saya nak kata cantik seperti bulan. Kan? Kal
Jamil Jamilun. kal qamari. Kal qamari. Ataupun wadihun kal qamari. Jelas seperti mana bulan. Okey, nampak? Kaf. Bila ada kaf, kalimah selepas tu mesti baris bawah. Kal qamari. Kasyamsi. Okey. Kemudian lam. Lam bermakna untuk. Contohnya, meja ini untuk mudaris. Hadza maktabun lil mudarrisi. Meja ini untuk ataupun meja mudaris, meja guru, untuk guru, bukan untuk pelajar. Okey, boleh faham? Faham. Boleh, ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita cuba. Tadi tu maksudnya dengan ke Ustaz? Apa? Ba, huruf ba maksudnya tu dengan. Dengan. B. Okey, kita cuba balik, kita tengok latihan ni, kita tak ambil semualah siapa yang ada. Okey, Puan Haslina. Untuk latihan yang okey, yang ni. Latihan Iqra waktu. Boleh baca? Ustaz. Yang pertama, Iqra waktu muka surat 22. Ya, Ustaz. Okey. Al-talibu fil jami'ati. Barakallahu fiik. Maksud dia apa, Puan? Pelajar itu di universiti. Barakallahu fiik. Okey, nombor 2, Puan Zuliza. Ar-rajulu fil masjidi. Barakallahu fiik. Ar-rajulu fil masjidi. Kenapa Puan tak baca rajulun Sebab ada alif lam. Barakallahu fiik. Sebab ada alif lam. Kemudian Puan Aziah Ali, nombor 3. Aina tajiru huwa fid dukani. Barakallahu fiik. Kenapa Puan baca ainat tajiru? Puan tak baca ainal tajiru? Sebab syamsiah. Barakallahu fiik. Nampak tak? Kenapa tadi kita kaitkan dengan pembelajaran yang lepas? Ada syamsiah, ada qamariyah. Bila kita nak sambungkan, kita baca ainat tajiru. Kita tak baca ainal tajiru. Ainat tajiru. Kenapa? Sebab ta ini harfu syamsiah. Bila harfu syamsiah seolah-olah dia tidak ada alif lam dekat depan. Ainat tajiru huwa fid dukani. Barakallahu fiik Puan Azia. Kemudian nombor 4, Puan Ummi Aida. Ada Puan Ummi Aida nombor 4. Al-qalamu alal maktabi. Barakallahu fiik. Al-qalamu alal maktabi. Kemudian Puan Saniah nombor 5. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Ia fil ghurfati. Barakallahu fiik. Okey, dekat sini nanti mesti ada yang tanya, Ustaz kenapa tak sebut Zainabun? Kan sebab tak ada alif lam. Nanti kita akan jumpa kenapa pada nama-nama perempuan dia tak boleh letak 2 baris hadapan seperti Muhammadun. Ini termasuk daripada mamnu' minas sarf. Ingat tak yang kita belajar bab yang terakhir pada bab yang ke-23. Bila bukan dia nama-nama perempuan. Zainabu, Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu. Yang ni semua kita tak boleh letakkan baris 2 hadapan. Jadi kita letakkan baris depan sahaja. Dia mamnu' minas sarf. Okey, boleh? Boleh. Barakallahu fiik. Ustazah Azura nombor 6. Ustazah Azura ada? Tak ada. Okey, tak apa. Ummu, ada Ummu? Nombor 6. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Ainal waraqu huwa 'alal maktabi. Tengok bila ala selepas dia mesti baris bawah. Bila fi selepas dia mesti baris bawah. Okey, barakallahu fiik. Okey, kemudian Fatimah Az-Zahra nombor 7. Fatimah ada? Okey. Ainal madrasu. Ainal mudarrisu.
Ainal mudarrisu Huwa fil wa fil fasli. Wa Wa fil fasli. fil fas Fasli. fasli. fas Fasli. fasli. Sebutkan li tu jelas. Fasli. Okey, sekali lagi boleh puan? Ainal madrasu. Ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu wa fil fasli. Barakallahu fiik. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Okey. Puan Nuhayati Osman nombor 8. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Barakallahu fiik. Aina Yasirun huwa fil mirhadi. Mirhadi bermakna tandas. Okey, kemudian nombor 9 Puan Rozia binti Husin. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Fis sama. Fis sama'i. Barakallahu fiik. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Kemudian yang terakhir Puan Siti Nurbaya. Nombor 10. Man fil fasli. Okey, tengok puan. Bila kita salah sebut baris, dia salah makna. Kalau dia huruf tulisan dia sama, man, min. Nampak? Man bermakna siapa, min bermakna dari. Okey, kalau kita sebut min fil fasli, siapa seolah-olah kita kata dari kelas. Min dari siapa fil fasli, dari dalam kelas. Salah. Tapi kita kena sebut man fil fasli. Siapa di dalam kelas. Barakallahu fiik. Okey. Ini yang saya kata tadi. Kalau Muhammadun kita letak 2 baris hadapan lelaki. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Ini semua nama-nama lelaki yang Arab. Yang dia akan berubah kalau ada sesuatu yang datang sebelumnya. Contohnya, ila, kalau saya nak kata ke Muhammad. Ila Muhammadin. Min Muhammad. Min Muhammadin. Daripada Muhammad. Tetapi kalau Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Sofiyah, Ruqayyah. Ini nama-nama perempuan, dia mamnu' minas sarf. Kalau kita nak sebut ila Aminah, kita tak boleh sebut ila Aminah. Ila Aminata. Ingat tak? Ingat. Ila Zainaba. Kan? Ala, min, an Fatimata, an Aisyata. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar hadis, tengok betul tak? Kalau saya sebut an Muhammadin, tetapi bila Aisyah dia jadi an Aisyata. Kenapa? Sebab mamnu' minas sarf, bila mana datang harfu jar, dia kena letak baris atas. Ingat tak yang kita belajar pada pembelajaran yang lepas? Bab 23. Ada kan? Ingat. Ini dia. Mamnu' minas sarf. Yang dulu mula-mula kita sebut, kenapa Ustaz Aminatu, Zainabu? Sebab kita dah belajar pada bab 23 kerana kalimah-kalimah ini adalah kalimah-kalimah yang muannas untuk nama-nama perempuan. Setiap nama perempuan maka dia adalah mamnu' minas sarf, dan juga nama lelaki yang ada ta marbutah. Contohnya macam Hamzatu. Dia tak boleh jadi Hamzatun. Talhatu. Usamatu. Dia tak boleh jadi Usamatun, kan? Sebab dia nama lelaki tetapi di akhirnya bila ta marbutah maka dia tidak boleh menerima 2 baris hadapan, dia hanya menerima 1 baris sahaja. Aminatu, Talhatu. Fahimtum? Fahimna. Okey, saya nak cuba Ustaz, pada puan Naam. Naam. Tadi yang fi, ala, ila tu semua tu nama dia tu harful jar ke Ustaz? Ya, betul. Harful jar tu maksud apa Ustaz? Dia macam kita nak kata apa Kata hubung. Kata hubung. Ke, min, dari, ke ataupun atas, bawah, kata hubung lah. Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Okey, kita nak cuba kepada puan, tadi saya berhenti dekat puan mana Puan Rozia, puan Siti Samia ada ke? Belum Ustaz. Okey, boleh tak baca yang ni? Apa kalimah yang ada nama-nama ni?
Hamidun. Barakallahu fiik. Puan Siti Rozia. Rozia. Rozia binti Husin. Zainabun. Ha? Zainabu. Zainabu. Dia punya istilah puan, kalau nama perempuan dia mesti satu je baris. Kalau nama lelaki dua baris. Okey. Puan Suraya. Ammarun. Alak sebelum tu, qablahu. Apa Ustaz? Aminatu ke Ustaz? Aminatu. Barakallahu fiik. Puan Rashidah. Naam. Marun. Selepas Aminah. Ammarun. Barakallahu fiik. Puan Fakhriyah. Sa'idun. Barakallahu fiik. Puan Mazlina. Fatimatu. Kemudian Maryamu. okey, Haji Wan. Aliyun. Aliyun. Barakallahu fiik. Khalidun. Masya-Allah, mumtazah. Mia. Mia. Okey, Puan Ruslina. Selepas Ali. Abbasun. Selepas Ali. Khadijatu. Khalidun. Ha? Selepas Aliyun. Aliyun. Khalidun. Khalidun. Ada puan? Tak ada. Lepas Ali tak ada kalimah. Abbasun. Okey, tak apalah. Abbasun. Okey, Puan Nurhayati. Osman. Aisyatu. Aisyatu. Puan Hamidah Bahari. Muhammadun. Okey, Puan Yad Abdul Razali. Safitu. Sofitu. Sofiyatu. Safiyah kan kita panggil Safiyah. Dalam bahasa Arab dia Sofiyah. Okey. Sekali lagi puan. Sofiyatu. Barakallahu fiik. Puan Siti Aisyah. Khadijatu. Barakallahu fiik. Okey, alhamdulillah. Semua dah faham. Kemudian okey, kita tengok tadi tadi kita dah belajar dekat atas tadi fi dengan ala, yang ni pula dia kata min dengan ila. Okey. Minal baiti. Al-masjidu ilal masjidi. Sama juga, dia adalah harfu jar. Harfu jar bila mana datang harfu jar, selepas tu dia mesti baris bawah. Minal baiti. Okey. Dekat sini kenapa kita tak sebut min al-baiti? Kita sebut minal. Okey. Saya terangkan. Bila mana kalimah Arab, bila mana kita tahu min asalnya mim nun, mim. Al-baiti. Okey, bila mana kita nak sambung, bertemulah baris mati dengan baris mati. Jadi dekat situ kita letakkan nun ni sebagai baris atas. Minal baiti. Minal baiti. Kenapa nun baris jadi baris atas? Sebab kita nak sambungkan dengan alif lam yang ada. Minal baiti. Okey, boleh? Boleh. Okey. Yang ni okey, kemudian kita nak baca. Okey, Iqra waktub. Mula dengan Puan Siti Samiah. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 25, Iqra waktub. Min aina anta? La. Nah? 25, soalan pertama. 25. Iqra waktub. Iqra waktub. Ma'adhabat. Ada Puan? Bahagian 2. Al-Ghad 5 bahagian 2. Nombor 3. Selepas Iqra waktub ma'adhab di awakhir kalimah, dia ada Iqra waktub. Bahagian 3. Ada Puan? Muka surat 25, soalan 3. Min aina? Aina Fatimah. Min aina yang ni bawah ni. Ya betul. Min aina Fatimatu? Okey. Hiya minal Hindi. Barakallahu fiik. Okey, nombor 2. Puan Juli. Na'am Ustaz. Okey, silakan.
Tafadhuli. Kharajal mudarisu minal fasli wa zahaba ila mudiri. Barakallahu fiik. Mumtazah. Masya Allah. Puan Rashidah, nombor 3. Zahabat. Naam, Ustaz. Zahabat tajiru ila ad-dukanu. Barakallahu fiik. Mumtazah. Masya Allah. Kemudian Muhammad Akmal Fikri, nombor 4. Kharaja Hamidun Minal ghurfati. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hamami. Barakallahu fiik. Kharaja Hamidun. Nampak? Hamidun minal ghurfati wa zahaba ilal hammami. Okey, kemudian nombor 5. Puan Rashidah Khalid. Rashidah Khalid. Man kharaja minal fasli. Barakallahu fiik. Man kharaja minal fasli. Kemudian Muhammad Al-Amin. Nombor 6. Kharaja talibu. Kharaja talibu minal mudarrisati. Ada Muhammad Al-Amin? Zahabat ila suqi. Tak ada. Okey. Tak ada, kita pergi kepada Ummu Nuha. Nombor 6. Silakan Ummu Nuha. Kharaja talibu Minal madrasati madrasati wa dhahaba ila suqi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Mumtazah. Nombor 7. Puan Sabura. Puan Sabura. Ada? Okey, nombor 7. Khadijatu minal sini wa Khalidun minal yabani. Wa Yaban. Wa Khalidun. Wa Khalidun. Okey, barak. Khalidun minal yabani. Puan Sabura boleh baca sekali lagi tak? Yes. Sekali lagi, connecting saya tak cantik. Okey. Khadijatu minal sini wa Khalidun minal yabani. Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fiik. Okey. Okey, kat sini kita nak tengok pula bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh tak membezakan antara harfu jar yang ada. Okey, kita pergi kepada Puan Haslina untuk soalan yang pertama. Ustaz, al-kitabu alal maktabi. Barakallahu fiik. Al-kitabu alal maktabi. Masya Allah. Kemudian Puan Zuliza. At-talibu fi fasli. At-talibu fil fasli. Barakallahu fiik. Pelajar itu di dalam kelas. Okey, nombor 3. Puan Aziah. Dhahaba Hamidun ilal jami'ah. Barakallahu fiik. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Kemudian Puan Saniah, nombor 4. Kharajal mudarrisu. Mudiru. Okey. Kharajal mudiru Minal madrasati. Telah keluar mudir apa? Min ke, ila ke, fi ke, ala? Min. Okey. Kharajal mudiru Minal madrasati. Kharaja mudiru minal madrasati. minal madrasati. Saya tanya Puan Sania ya, nanti kalau sampai pada yang saya bertanya boleh bagi jawapan. Saya nak tengok faham ke tidak. Saya ada dengar suara orang lain yang jawab. Okey, Puan Sania sekali lagi. Kharajal mudiru. Kharajal mudiru minal mudarrisatu. Minal madrasati. Sekali lagi Puan. Kharajal mudiru minal
madrasati. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Kharajal mudiru minal madrasati. Telah keluar guru besar daripada sekolah. Kemudian Ustazah Azura untuk yang terakhir. Ada Ustazah Azura? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita pergi kepada Ummu. Zahaba Muhammadun minas Sini ilal Yabani. Barakallahu fiik. Zahaba Muhammadun ila Sini Zahaba Muhammadun ila Sini telah pergi Muhammad ke China minal Yabani daripada Jepun. Okey, kemudian alhamdulillah itu untuk pembelajaran kita yang keempat, ad-darsul rabi'. Ini harfu jar yang adalah yang saya bagi tahu tu yang tambahan, tapi yang kita dah ambil fi bermakna di dalam, di, ala di atas, min dari, ila ke. Okey. Kemudian kita pergi ke darsul khamis. Apa yang kita belajar daripada ad-darsul khamis? Okey, kalau dekat sini kita akan pada darsul khamis kita dah mula belajar kepada mudhafun ilaih. Ini yang puan-puan tanya tadi, apa? Bagaimana boleh dia jadi kitabu Muhammadin? Kenapa tak kitabun Muhammadun? Kan? Kenapa tak jadi maktabul mudarrisu? Okey. Dekat sini kita akan belajar mudhafun ilaih. Okey, yang ni kat sini. Mudhafun ilaih. Mana dia punya penerangan? Okey. Mudhafun ilaih bermakna bila mana kita tambahkan satu kalimah, kita tambahkan kepada kalimah yang lain. Contohnya, kita ambil sayyaratun. Kalau dia kalimah tu satu, dia panggil sayyaratun. Puan-puan boleh tengok muka surat 32. 32 yang bawah tu. Sayyaratun. Asalnya sayyaratun, kereta. Kemudian dia tambah dengan al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Okey, kita nak cakap kereta itu kereta guru. Kereta guru. Bukan kereta yang lain, kereta guru. Jadi kita tambah kalimah, letakkan kalimah sayyarah, kereta dengan mudarris. Al-mudarrisu. Jadi dia akan jadi kereta guru, maka dalam bahasa Arab dia panggil mudhafun ilaih. Maka sayyaratun yang asalnya adalah dua baris di hadapan, maka dia jadi sayyaratu al-mudarrisi. Kalimah yang datang kepada mudhafun ilaih dia mesti baris bawah. Okey. Contoh lain dekat sini kita boleh tengok pada perbualan yang ada dekat atas. Okey, kita tengok kat sini Akitabu Muhammadin. Asalnya kitabun tambah Muhammadun. Kemudian kita nak cakap buku Muhammad. Bila buku Muhammad dengan sendirinya kitab itu dia kena datangkan dengan baris hadapan sahaja. Kemudian Muhammad dia kena datangkan dengan baris bawah. Jadi kitabu Muhammadin. Buku Muhammad. Kitabu Muhammadin. Saya nak kata, ada dia tanya kat sini, akitabu Muhammadin haza ya Yasir? Adakah kitab itu adakah kitab ini kitab Yasir? Adakah kitab ini akitabu? Adakah kitab Muhammad? Ini kitab Muhammad. Yasir, wahai Yasir. Jadi Yasir kata tidak. Kitab ini kitab Hamid. Jadi haza kitabu Hamidin. Kenapa tak sebut kitabun? Kan saya cakap tadi kalau kitab satu kalimah yang dia datang sendiri, kita kena sebut dua baris hadapan. Tetapi dekat sini dia bukan kitab. Tetapi dia kitab Hamid. Bila kitab Hamid, kita dah jadi dia itu khas. Bukan kitab. Kitab banyak. Tapi bila kitab Hamid dia jadi khas. Bila khas, dia tak boleh lagi menerima dua baris hadapan. Kita kena letak baris satu saja. Dhammah. Kemudian kalimah yang datang selepasnya yang kita tambah itu, dia kena jadi baris bawah. Jadi, kitabun. Kalau kitab sahaja. Tapi kalau saya nak kata kitab Hamid, jadi dia jadi kitabu Hamidin. Fahim tu? Boleh faham? Fahim lah. Ada soalan? Ustaz. Yang kitabu Muhammadin haza ya Yasir tu, haza tu kenapa lepas Muhammad, bukan
Sebab dia nak tanya bentuk soalan. Dia boleh juga. Ahadza kitabu Muhammadin ya Yasir. Maksudnya dia dari segi uslub bahasa tu sama ada di hadapan boleh, di belakang pun boleh. Okey. Kitabu Muhammadin hadza. Dia nak cakap buku Muhammad ke ini? Buku Muhammad ke ini? Kan kita pun kadang-kadang tanya ini buku Muhammad ke? Ini buku Muhammad, kita akan kata ahadza kitabu Muhammadin ya Yasir, ataupun kita nak tanya kitab Muhammad ke ni? Kitab Muhammad ke ni? Jadi ini tu kita letak di belakang kan? Jadi kitabu Muhammadin hadza. Jadi sebenarnya dia boleh je. Cuma uslub bahasa tu. Sama ada saya nak tanya kitab Muhammad ke ini ataupun ini kitab Muhammad ke? Jadi kedua-duanya boleh. Okay. Boleh? Ustaz. Naam. Ustaz, selalunya kalau mudaf dia akan marfu' Tidak juga. Sebab yang ni dia boleh jadi, kalau kita tengok, dia tengok pada keadaan. Kalau dia datang, contohnya Yasir, huwa alal maktabil mudarrisi. Kenapa maktabi tak maktabu? Sebab ala. Nampak? Kan? Bila mana ada ala, dia jadi maktabi. Kalau tak ada ala, maktabul mudarrisi. Tapi bila mana ada ala, dia jadi maktabil mudarrisi. Kenapa baris bawah Ustaz? Kan kita dah belajar, ada harfu jar, kalimah dia mesti baris bawah. Tapi al-mudarrisi ni kenapa baris bawah? Sebab dia mudhafun ilaih. Kita kena tengok huruf ayat yang mendatang lah kiranya. Ya, contohnya macam huwa alal maktabi al-mudarrisi. Huwa ala. Oh, ada ala. Jadi maktabi ni kena jadi baris bawah lah. Tak boleh kita baca ala maktabu. Okey, faham. Contohnya macam ni. Mudhaf-mudhafun ilai itu apa Ustaz? Ya? Mudhaf-mudhafun ilai itu apa Ustaz? Macam ni, macam saya nak kata pen, kemudian saya nak kata pen Ahmad. Macam saya nak cakap pen Ahmad. Nama khas. Pemilikan. Pemilikan ataupun meja guru. Kan beza, kalau meja saja. Kalau meja guru, ataupun kerusi saya, ataupun rumah guru, kalau dalam bahasa Arab tu maksudnya kata khas lah kan. Rumah umum, tapi saya nak kata rumah guru. Sebab dia ada rumah, dia tambah dengan guru. Itu mudhafun ilaih lah. Saya nak terangkan dalam bahasa Melayu. Yang disandarkan Ustaz. Yang disandarkan. Yang disandarkan kepada dia. Kalau contoh mudafun tu kata nama am kot. Mudafun kata nama am, mudafun ilaih kata nama khas. Tidak juga. Mudhafun benda yang disandarkan. Mudhaf adalah yang disandarkan. Mudhafun ilaih yang disandarkan kepada dia. Macam mana nak cakap? Dia bukan kata nama am, kata nama khas. Pemilikan. Pemilikan lah macam tu. Tapi saya nak tuan-tuan boleh faham lah. Maksudnya saya kata kalau meja umum. Tapi bila saya kata meja guru, meja pelajar. Ustaz kalau Ustaz kalau mudhafun ilaih dia akan jadi majrur. Dia mesti baris bawah. Okey. Kalau mudhafun ilaih dia mesti baris bawah. Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ya, silakan. Saya tak dengar lah Puan, tak jelas suara Puan tanya. Mudhaf dia tak ada alif lam ke? Dia tak ada alif lam. Daftaru, dia tak boleh jadi ad-daftaru ammarin, tak. Dia mesti daftaru. Sebab dia tak boleh ada alif lam. Sebab dia mesti daripada kalimah yang umum dia tambahkan kepada dia supaya dia jadi khas. Terima kasih Ustaz. Okey, boleh. Ada lagi soalan? Contohnya dekat sini Said, aina haqibatul mudarrisi. Bag, haqibatun bag. Tambah dengan kalimah al-mudarrisu, dia jadi haqibatul mudarrisi. Bag guru. Boleh Okey. Macam kalau English, the teacher's bag. Macam tu. Maksudnya bag guru. Gitu.
Okey, mudhaf tidak boleh ada alif lam, tapi mudhaful ilaih boleh ada alif lam. wajib dia boleh jadi ada alif lam dan boleh jadi tak ada alif lam. Contohnya Kitabu Muhammadin, dia tak boleh jadi Kitabul Muhammadi. Dia jadi Kitabu Muhammadin. Buku Muhammad. Okey, untuk tu saya nak cuba dulu tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Okey, Puan Haslina. Muka surat 28, Iqra nombor 4 tu. Boleh baca tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Aina baitul mudarisi huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Barakallahu fiik. Puan Zuliza nombor 2. Al-Qur'anu kitabullahi. Barakallahu fiik. Puan Azia Ali nombor 3. Al-Ka'batu Baitullah. Baitullah apa? Baitullah. Sekali lagi puan. Al-Ka'batu Baitullahi. Barakallahu fiik. Yalah mestilah Baitullahi sebab al-baitu campur dengan lafzu jalalah Allah. Kita nak kata rumah Allah. Kan? Jadi baitu asalnya baitun, tapi bila kita jadikan dia mudhaf atau kita nak sebut rumah Allah, maka kita jadikan Baitullahi. Okey. Kemudian Puan Sania nombor 4. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Barakallahu fiik. Rasulullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi. Okey. Kemudian Ummu nombor 5. Ummu nombor 5. Kharajul mudarrisu. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudin. Barakallahu fiik. Nombor 6 Fatimah Az-Zahra. Haza baitun hamidun wa zalika baiti khalidi. Salah. Boleh betulkan balik? Yang mana tambah, yang mana kan saya kata kalau kalimah am tambah dengan satu yang khusus, dia mesti baris depan tetapi tak boleh baris dua, kena baris satu. Kemudian kalimah selepasnya baris bawah. Cuba tak? Sekali lagi puan. Haza baiti. Haza baitun. Haza baitu. Khalidin. Hamidin. Ulang sekali lagi. Haza baitu Hamidin wa zalika baiti Khalidi. Baiti Khalidi. Kenapa baiti? Sebab tak ada fi, tak ada ila, tak ada min. Baitu. Ulang sekali lagi. Wa zalika baitu Khalidu. Khalidin. Sebab saya kata bila bait tambah Khalid jadi rumah Khalid. Baitu kalimah yang datang selepas dia mesti baris bawah. Mesti baitu Khalidin. Okey, boleh cuba sekali puan? Ya. Haza baitu Hamidin. Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Kenapa Khalidin? Mudhafun ilaih. Kan sebab saya kata kita nak cakap ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Jadi rumah tambah dengan Khalid dia jadi mudhafu. Mudhafu mesti baris depan. Wazalika baitu. Tak boleh wazalika baitun.
Kenapa tak boleh baitun? Sebab ada Khalid dekat sini. Kita nak kata rumah Khalid. Jadi wazalika baitu Khalidin. Kenapa Khalidin? Sebab Khalid ni datang selepas bait. Kita nak kata rumah Khalid. Jadi Khalid kena baris bawah. Boleh puan? Boleh. Boleh puan cuba tak nombor 7? Saya nak tengok. Puan faham ke tidak? Haza baitu. Tak, nombor 7. Ainu. Ibnu Amma. Talibun. Tak. Ibnu apa? Ammarin ke Ammarun? Ammarun. Kenapa Ammarun? Ammarun. Sebab anak Ibnu campur dengan Ammar. Jadi anak Ammar. Ammar. Jadi Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin. Talibun. Wabnu Yasirin. Tajirun. Okey. Yasir tajirun. Okey, barakallahu fiik. Kita pergi kepada nombor 8, Puan Siti Samiah. Baik. Baitul mudarrisin ba'idun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajirin qaribun. Salah juga. Baik baca semula dah. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Barakallahu fiik. Tadi yang mula-mula saya tegur tu puan nampak tak kat mana salah puan? Nampak. Saya cakap mudarrisun. Mudarrisin. Tak boleh mudarrisin sebab ada alif lam. Bila ada alif lam dia tak boleh menerima dua baris. Okey, alhamdulillah, barakallahu fiik. Mumtazah. Okey, Puan Suraya nombor 9. Haza miftahun as-sayyarati. Okey, as-sayyarah ni syamsiah ke qamariyah? Saya syamsiah. Okey, jadi kalau puan nak campurkan dengan miftah, dia jadi bunyi macam mana? Miftah tu apa Ustaz? Kunci. Okey, miftahun. Miftah. Haza miftahus sayyarati. Barakallahu fiik. Itu yang saya nak dengar. Tadi puan baca miftahul. Tapi dia sebenarnya miftahus sayyarati. Kenapa? Sebab sini syamsiah. Bila syamsiah kita buang seolah-olah kita buang alif lam. Okey, boleh puan baca sekali lagi puan? Haza miftahus sayyarati. Barakallahu fiik. Kemudian? Mia. Lagi sekali lepas tu tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Dia baru baru separuh. Aina miftahun. Aina miftahul Aina miftahul baitu. Miftah campur dengan al-bait. Kunci rumah. Saya kata kalau mudhaf baris atas, mudhafun ilaih selepas tu mesti baris bawah. Jadi aina miftahun. Ustaz, mudhafun ilaih ni tak faham lagi. Ustaz, yang mana satu mudhaf, yang mana satu mudhafun ilaih? Okey, saya terangkan dekat puan. Okey, miftahu maksudnya kunci. Al-baiti ni maksudnya rumah. Bila dia tambah kunci, miftahun tu kunci sahaja. Yeah. Tapi kalau saya nak kata, puan tanya, mana kunci? Maksudnya kunci mana-mana kunci lah kan? Tapi anak tanya, ibu nak kunci apa? Jadi puan kata, ibu nak kunci rumah. Okey. Bila kunci rumah, itulah mudhafun ilaih. Sebab tadi puan kata kunci. Kunci ni umum. Tetapi anak tanya, nak kunci yang mana ibu? Kunci rumah. Kan berbeza kunci rumah, kunci kereta, kunci basikal. Okey. Sekarang ni bila mana puan kata kunci rumah, maka kunci rumah itu adalah mudhafun ilaih. Sebab asalnya kunci, kemudian puan tambah dengan rumah. Jadi kunci rumah. Okey. Hukum dia tadi Ustaz kata apa Ustaz? Hukum dia miftahu dia mesti baris hadapan kalau tidak ada sebarang yang mengubah dia. Contohnya macam aina miftahu, di mana kunci. Jadi dia jadi miftahu, dia baris hadapan. Selepas
kalimah mudhaf, kunci ni dia mesti baris bawah. Miftahul baiti, miftahus sayyarati, miftahul haqibati, kunci rumah, kunci kereta, kunci beg. Okey. Kalimah yang datang selepas miftah dia mesti baris bawah. Okey, jadi saya punya akan jadi Okey, cuba puan baca sekali lagi daripada awal. Ainal Tak, baca daripada awal. Nombor 9 ni. Haza miftahus sayyarati. Okey. Aina miftahul baiti. Barakallahu fiik. Macam itulah, masya-Allah tabarakallah. Yang pertama ni puan cakap haza miftahus sayyarati. Ini kunci kereta. Aina miftahul baiti, mana kunci rumah? Contohnya puan nak keluar, puan tanya dengan anak. Kan? Anak puan bagi kunci. Puan kata, "Ini kunci kereta. Mana kunci rumah?" Okey, hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Miftah ini mudhaf. Kalimah yang akan disandarkan kepada dia apa? Kereta. Jadi dia jadi kunci kereta. Jadi kereta ni mudhafun ilaih. Jadi benda yang disandarkan kepada kunci ni dia mesti baris bawah. Miftahus sayyarati, miftahul baiti. Okey, boleh faham puan? Sekejap Ustaz. Macam sini kan miftah sepatutnya jadi miftahun. Okey. Sebelum ada apa-apa. Ya, jadi betul. sekarang bila dia sudah ada benda di depan, dia pun jadi baris depan sahaja. Tak, kita tengok dulu baris yang di hadapan tu apa. Kalau dia harfu jar, dia kena berubah. Tapi kalau dia bukan harfu jar, maka dia tak berubah. Kan ala, ila, min. Ada tak ila, ala, min dekat depan ni? Tak ada. Yang ni haza. Bila haza? Haza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. Tapi kalau dekat depan ni dia ada, katalah, di kunci kereta. Ala, ataupun saya nak kata macam mana? Di kunci ataupun fi ataupun bi miftahis sayyarati, dengan kunci kereta. Jadi bi miftahi, dia tak boleh bi miftahu. Kenapa tak baca hu? Sebab ada bi. Bi tadi kan harfu jar. Boleh faham puan? Sikit-sikit Ustaz. Okey, tak apa. Yang penting saya sebab tu saya nak lalukan semua tajuk ni supaya nanti kalau kita pergi ke buku nombor 2 puan tahu kenapa baca fi, kenapa ada miftahus sayyarati tak jadi miftahus sayyaratu. Okey tak apa, nanti melalui mumarasah, melalui apa yang kita baca nanti insya-Allah puan akan boleh tambahlah. Boleh okey. Ustaz, berkenaan dengan mudhaf ilaih ni saya nampak bila dia berkaitan dengan manusia, baitu Khalidin dengan miftahul ada alif lam baiti. Jadi ada dua case di sini. Satu baitu Khalidin tak ada alif lam. Tapi satu lagi miftahul baiti. Adakah dia kalau dengan nama isim nama manusia? Sebab Khalid puan, Khalid ni memang kita dah tahu dah tak ada orang lain Khalid. Jadi kita tak boleh kata Al-Khalid kecuali kalau ramai Khalid. Kan tiba-tiba kita nak kata Al-Khalid. Khalid yang tu bukan Khalid yang lain. Tapi sekarang bila kita bercakap dengan Khalid, kita tak perlu dah tambah alif lam pada Khalid. Sebab kita tahu ini Khalid. Khalid ni nama khas. So boleh juga Baitul Khalid. Boleh? Tak, kalau Baitul Khalid, kalau puan bercakap dengan ramai Khalid yang ada. Oh, okey. Kalau ada 10 orang Khalid. Okey, kalau puan kata Baitul Khalidin. Khalid semua akan kata rumah saya. Tapi puan nak kata Khalid yang mana? Tapi puan kata Khalid yang ni. Jadi Baitul Khalidi. Maksudnya Khalid yang ni, bukan Khalid yang lain. Boleh faham tak puan? Faham. Sebab biasanya kita akan bercakap dengan Khalid, Muhammad, pastilah yang ada depan kita kan? Okay. Boleh? Boleh, faham. Okey, kita pergi kepada Puan Roslina nombor 10. Saya cuba Ustaz. Saya tak faham sangat ni. Okey. Man anta ya walidi. Betul Ustaz? Ya walidu. Ya walidu. Ya waladu. Ya waladu. Ya waladu. Ana ibnu Abasi.
Abbasin. Abbasin. Kenapa sebab Abbasin? Sebab alif lam tak ada dekat Abbas tu. Oh. Bila tak ada alif lam, kita kena bunyikan 2 baris tu. Jadi apa? Man anta ya waladu, siapa awak wahai budak? Ana ibnu Abbasin, saya anak kepada Abbas. Kenapa Abbasin? Sebab tak ada alif lam kan? Ya, ya. Jadi bila tak ada alif lam, kita sebut ana ibnu Abbasin. Okey, boleh puan cuba nombor 10, nombor 11 tak? Saya tengok sekali lagi. Okey. Wa ibnu man huwa. Wa benu man huwa. Huwa ibnu abnu juga ke Ustaz? Ibnu. Huwa ibnu Khalidin. Barakallahu fiik. Boleh sebut huwa benu ataupun huwa ibnu. Huwa ibnu. Ataupun huwa benu. Huwa benu. Huwa benu Khalidin. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Okey. Kemudian nombor 12 Puan Siti Samiah. Nombor 12. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa fil madinatil munawwarati. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini ada 2 mudhafun ilaih. Muhammad masjidu Rasuli. Kemudian Rasulillahi. Kan? Masjidu Rasuli. Masjid Rasul. Jadi masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam huwa fil Madinatil Munawwarati. Barakallahu fiik. Kemudian nombor 13 Puan Siti Aisyah. Apa ni ya? Bintu. Bintu Hamidun. Okey. Hamidi. Bintu ni anak perempuan. Yalah. Okey. Saya nak sebut anak perempuan Hamid. Jadi macam mana saya nak baca? Anak perempuan Hamidi. Baca sekali lagi puan. Bintu Hamidi. Hamidi betul ke? Hamidin. Sebab tak ada alif lam. Kan saya kata bila tak ada alif lam kita kena sebut 2 baris 2. Baris 2. Sekali lagi. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Bintu Hamidin fil mad sekolah. Fil madrasah. Tu. Ada fi ni. Harfu jar. Okey. Fil madrasati. Fil madrasati. Wa bintu Muhammadin. Fil apa tu? Jami'ati. Okey. Bintu Hamidin, anak perempuan Hamid, fil madrasati. Kenapa fil madrasati? Sebab ada fi, harfu jar. Bintu Hamidin, anak perempuan Hamid di sekolah. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati, dan anak perempuan Muhammad di universiti. Okey, kemudian Puan Siti Nurbaya nombor 14. Ismul mudarisun. Ismul mudarisi. Nama guru. Okey. Ismu mudarisi Syaidun. Wa ismul muhandisin Khalidun. Apa sekali lagi? Wasmu muhandisin Khalidun. Kenapa puan sebut muhandisin? Tadi kan saya sebut kalau kaedah ada alif lam, kita tak boleh dah terima 2 baris. Muhandisi. Okey, sekali lagi bacakan. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Khalidun. Kalau ada alif kena panjangkan. Ismul mudarrisi Sa'idun, nama guru Sa'id. Wasmul muhandisi, dan nama engineer tu, jurutera itu Khalid. Okey.
Kemudian Puan Mainun. Ya, Ustaz. Nombor 15. Okey. Am-Muttalibi ghaniyun. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Mia. Pak cik pelajar itu kaya. Kemudian Puan Fakhria nombor 16. Babul masjidi maftuhun wa babul mudarrisati. Takkan meja guru, meja sekolah. Wa babul madrasati. Wa babul madrasati mughlaqun. Sekali lagi Puan. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Barakallahu fiik. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Sekolah tutup dah sekarang ni, tak buka lagi. Yang buka masjid je dulu. Jadi babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Okey, nombor 17 Puan Mazlina tak ada ada. Tak nampak. Baru masuk balik. Nombor 17. Puan Mazlina. Khalu Hamidin faqirun. Barakallahu fiik. Apa makna dia Puan? Anti. Pakcik Hamid fakir tu. Hamid seorang yang miskin. Barakallahu fiik. Okey, khalu maksudnya pakcik belah mak. Kalau ammu pakcik belah ayah. Okey, kali ni dia kata pakcik belah mak Hamid ni seorang yang miskin. Okey, Haji Wan nombor 18. Sayaratu Abbasin fi syari'i. Barakallahu fiik. Masya-Allah, mumtazah. Mia. Tanya makna dia Ustaz. Tanya makna dia. Maknanya apa Puan Haji Wan? Kereta Abbas atas jalan raya. Barakallahu fiik. Masya-Allah, kereta Abbas atas jalan raya. Okey. Kita pergi kepada Puan Roslina nombor 19. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarisin. Betul ke? Ana ibnu al-mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Sebab ada alif lam. Ana ibnul mudarrisi. Sebab ada alif lam. Okey. Sekali lagi Puan. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Barakallahu fiik. Ibnu man anta? Awak ni anak lelaki siapa? Ana ibnul mudarrisi. Saya ni anak lelaki guru. Anak kepada anak cikgu lah. Okey, kemudian Puan Hamidah nombor 20. Yang terakhir. Ainal qalbu. Kalbu. Ainal qalbu huwa tahta sayyarati. Barakallahu fiik. Aina kalbu, di mana anjing? Sebab tu kena sebut kaf. Kalau qa, dia jadi hati. Aina qalbu, di mana hati. Aina kalbu, di mana anjing. Sebab tu huruf, makhraj huruf sangat penting dalam bahasa Arab. Ka dengan qa, dia boleh menyebabkan perbezaan pada makna. Ainal kalbu, aina qalbu. Nampak? Kalau kita sebut aina kalbu, di mana anjing. Ainal qalbu, di mana hati. Hati di sini. Ataupun hati saya dekat hati awak. Kan? Aina kalbu, huwa tahta sayyarati. Dia ada di bawah kereta. Okey, alhamdulillah. Ini yang kita belajar sebelum ni. Kemudian dekat dalam bab ni, kita ada belajar nida. Macam mana baris kalau datang sebelum dia adalah kalimah seruan. Muhammadun. Kemudian kita nak sebut ya Muhammad. Jadi bila ya Muhammad, dia akan jadi tak ada dhammah. Muhammadun ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Ustazun ya Ustazu. Waladun ya Waladu. Okey, yang ni kena ingat ya. Maksudnya kalau datang nida, nida ni seruan. Ya ayyuha, kan?
Huilah dalam bahasa kita, maka dia akan datang huruf selepas tu, baris selepas kalimah tu mesti baris hadapan sahaja, bukan dua baris hadapan. Contoh dekat bawah ni, ya Aliyu, ya Abbasu, Syaikhun, ya Syaikhu, ya Rajulu, ya Sirun, ya Ammaru, Dukturun, ya Dukturu. Boleh? Fahim tum? Fahimna. Okey, untuk bab yang terakhir, pada Darsul saya rasa cukup sampai 5 sebab yang Darsul Sadis ni dah masuk kepada perempuan, kita akan bincang pada minggu hadapan. Ada sebarang soalan daripada Ad-Darsul Awal sampai Darsul Khamis? Alhamdulillah. Ada soalan Puan Nur Hayati? Fahimti? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Saya pergi. Okey, ada soalan Puan Haslina, boleh? Alhamdulillah. Ada soalan? Kalau tak ada, saya rasa sekadar itu untuk perjumpaan kita pada malam ni. Saya buka kalau ada sebarang soalan untuk daripada Darsul Awal ila Darsul Khamisi. Minggu depan insya-Allah kita akan ambil 5 ataupun 6 lagi. Ustaz, kita buat murajaah sampai habis Murajaah sampai habis sebab kita nak bagi peluang pada yang masuk lewat tu, paling kurang dia ada tasawur, ada gambaran am. Saya rasa mungkin dalam 2 kelas atau 3 kelas. Terima kasih Ustaz, saya mengharap. Supaya yang mana masuk lewat tu paling kurang dia lalu. Yang lama pun berkarak Ustaz. Yang lama dia boleh ulang kaji. Berkarak Ustaz, berkarak juga. Okey, insya-Allah. Ada soalan tak ada? Okey, jazakumullah khair. Kena polish. Okey, insya-Allah. Kita sama-sama belajar. Saya pun ulang kaji, dia bertambah ingatlah insya-Allah. Ada sebarang soalan? Saya baru masuk malam ni, Ustaz, boleh ke? Boleh, tak jadi masalah. Cuma nanti pada buku tu, Puan tengok balik video, Puan tengok balik soalan, Puan cuba buat dan insya-Allah kalau boleh faham, insya-Allah kita akan ke depan. Kalau tak ada, nanti minggu depan Puan tanya, okey, kenapa macam ni, insya-Allah saya cuba bantu tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita pergi ke buku nombor 2, paling kurang buku nombor 1 ni kita dah faham semua bab yang ada insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah minggu depan puan-puan boleh tengok, tuan-tuan boleh tengok daripada pembelajaran yang ke-6, Ad-Darsul Sadis sampai Ad-Darsul Ashir. Okey, kita tengok, kita ulang, nanti kita akan bincang sama-sama insya-Allah. Jadi sekali itu untuk malam ini, segala yang baik semuanya datang daripada Allah, segala yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Kita masih lagi berada dalam keadaan berjaga-jaga, jaga diri semua. Keluar rumah, pastikan kita baca doa-doa maksur, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan semuanya dilindungi. Kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa wa ma'as salamah. Allah jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhwat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi.